Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Mahani binti Ibrahim dari SMK Kubang Krian 2. Selamat pagi kepada semua pelajar. Semoga semua pelajar berada dalam keadaan sihat dan sentiasa bersedia untuk menghadapi peperiksaan SPM bagi tahun 2020. Bagi slot pada pagi ini, ekonomi, saya akan membincangkan bentuk soalan kertas satu. Semua pelajar sudah tahu bahawa kertas satu adalah soalan objektif. Jom kita lihat bentuk-bentuk soalan tersebut. Okey, bentuk yang pertama adalah soalan aneka pilihan. Yang kedua, soalan berdasarkan kepada pernyataan, iaitu berdasarkan ciri-ciri sesuatu. Okey, yang ketiga, soalan berdasarkan jadual, iaitu berkaitan dengan maklumat tentang kos, pengiraan permintaan pasaran dan lain-lain. Soalan berdasarkan kilo, permintaan dan penawaran. Bentuk soalan kelima ialah soalan aneka pilihan pelbagai dan soalan bentuk yang akhir ialah soalan berdasarkan pernyataan salah ataupun betul. Kita akan pergi satu persatu contoh kepada soalan yang seterusnya. Okey, sekarang mari kita lihat bentuk soalan yang pertama, iaitu soalan aneka pilihan biasa. Apa yang dimaksudkan dengan aneka pilihan biasa ini ialah pilihan kita hanya ada A, B, C dan D sahaja. Okey, seperti selalu kita perlu melihat, baca setiap soalan dengan teliti. Okey, sambil baca itu, saya nasihatkan pelajar agar menggaris kehendak soalan. Ini bagi mengelakkan pelajar, kita kata mungkin masa panik tu banyak benda yang awak terlepas. So, lebih baik kita menggaris kehendak soalan. Okey, setiap pengguna perlu membuat pilihan dengan cekap supaya, sepatutnya pelajar menggaris pengguna, okey, pilihan dengan cekap. Bermakna pengguna di sini kita akan lihat. Baca pilihan yang kita ada. A, tidak timbul masalah pembaziran, dapat mengurangkan perbelanjaan, dapat memaksimumkan kepuasan. Bermakna dapat memaksimumkan kepuasan, jawapannya ialah B. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Bentuk kedua ialah soalan berdasarkan kepada pernyataan, maklumat atau ciri-ciri sesuatu. Masalah pengagihan barang ditentukan oleh mekanisme harga. Sebarang ketidakadilan akan diselesaikan oleh kerajaan. Ketidakseimbangan agihan pendapatan diselesaikan melalui cukai. Okey, saya sudah boldkan kata kunci yang perlu pelajar gariskan. Mekanisme harga diselesaikan oleh kerajaan melalui cukai. Bermakna kalau dia kerajaan, ada cukai, bermakna dia ialah sistem ekonomi campuran. Okay. Saya harap pelajar dapat menguasai teknik menggaris kata kunci dan juga maklumat-maklumat yang penting dalam soalan itu. Okey, bentuk yang ketiga itu soalan berdasarkan jadual, maklumat tentang kos, pengiraan permintaan, pasaran dan lain-lain. Okay. Soalan ini, soalan yang ke-19, jadual menunjukkan pengeluaran sebuah barang. Jika kos tetapnya ialah 70, okay, garis perkataan kos tetap 70, berapakah kos berubah pada tingkat keluaran ke-10? Okay, garis. Okay. So, kita tengok pada jadual. Okay, dia bagi kepada kita keluaran, dia bagi kepada kita purata barang. Okay, bermakna pelajar perlu mendarab sebab purata setiap barang. Yang dia nak ialah ke-10. Pelajar perlu darab. Bermakna pelajar akan dapat di situ ialah 150. Okey, bila dapat 150 di situ, tolak dengan kos tetap. Kos tetap kita ialah 70. Bermakna kos berubah kita ialah 80.
untuk soalan ini, pelajar perlu mengingati formula. Okey, formula. Macam mana kita nak kira kos berubah? Okey, so saya galakkan pelajar supaya conteng di kertas soalan itu. Selalunya kita shortcut jumlah kos sama juga kos tetap tambah kos berubah. Bermakna bila kita nak kos berubah, maka jumlah kos tolak kos tetap. Okey, ini yang pelajar akan dapat, iaitu 80. Okey, kos berubah. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, bentuk ini juga berdasarkan jadual. Okey, maklumat yang dia bagi kepada kita dalam bentuk jadual. Berapakah pendapatan faktor produktif Puan Husna pada bulan tersebut? Okey, pelajar sepatutnya menggaris pendapatan faktor produktif. Okey, pelajar perlu mengenal pasti pendapatan yang produktif. Okey, upah sewa diterima. Okey, bantuan anak, bantuan awal persekolahan dan pemberian anak adalah tidak produktif. So, campur sahaja dua ini, maka pelajar akan dapat A. Okey. Bentuk soalan keempat iaitu soalan berdasarkan kelok permintaan ataupun kelok penawaran. Okey, untuk bahagian ini, pelajar mesti menguasai konsep ekonomi dalam bab yang kedua iaitu sukatan dalam tingkatan 4. Mari kita sama-sama baca soalan ini dan pelajar mesti menggaris agar pelajar betul-betul menguasai soalan ini dan jawapan pelajar akan betul. Pernyataan yang manakah benar menerangkan rajah di atas. Okey, garis manakah benar, okey, yang menerangkan rajah di atas. Ingat, dia nak yang benar sahaja. Okey, perubahan penawaran S0 ke S1 menyebabkan peningkatan kuantiti keseimbangan. Okey, S0 ke S1 menyebabkan peningkatan kuantiti. Adakah peningkatan? Ini pengurangan, bermakna yang ini salah. B, peralihan kelok S0 ke S1 menyebabkan wujudnya lebihan penawaran. Lebihan penawaran. Betul ke lebihan penawaran? Sedangkan ini Didi lebih salah. Okey, peningkatan dalam teknologi menyebabkan perubahan kelok S0 ke S1. Okey. Kenapa ini salah? Sepatutnya dia bergerak ke kanan. Tapi pergerakan kelok sekarang yang ditunjukkan dalam rajah adalah ke kiri. Okey, jawapan dia sepatutnya ialah keseimbangan baharu dicapai pada tingkat harga yang lebih tinggi. Okey. Ini keseimbangan asal, ini keseimbangan baru. Harga asal, harga baru. Ya, betul. Okey, saya galakkan pelajar supaya conteng kertas soalan awak supaya jawapan adalah betul. Okey, bentuk yang kelima, soalan rajah. Masih lagi rajah menunjukkan kelok permintaan 3 individu dalam pasaran. Okey, jom kita sama-sama lihat rajah yang diberi. Okey, gabungan 3 individu dalam pasaran. Jadual menunjukkan, jadual manakah menggambarkan. Dia minta kita melihat permintaan pasaran bagi rajah di atas. Okey. So, pilihan yang diberi kepada kita adalah harga, kuantiti. Okey. Pada harga 30, jumlah. Okey, saya nasihatkan pelajar bila dia minta permintaan pasaran, okey, campurkan dahulu setiap tingkat harga. Okey. 5 campur 6 bermakna 11. Okey. Pada tingkat harga 20. Okey, 2 tambah, tak ada yang ni 3. Okey, tambah ini. 8 tambah 8. Mana di sini 18. Okey. Pada tingkat harga 10, okey, 12 tambah 12 tambah 16.
Okey, pelajar tekan saja kalkulator. Okey, ini akan memudahkan pelajar dan masa dapat dijimatkan. So, jawapannya ialah B. Okey, bentuk kelima. Ini adalah soalan aneka pilihan pelbagai. Okey, pelajar perlu membuat pengiraan untuk mencari. Kalau dia memerlukan pengiraan, pelajar perlu membuat pengiraan. Okey, pelajar akan dapat menguasai bentuk soalan ini jika teknik yang pelajar gunakan adalah betul. Okey, mari kita baca soalan. Apakah kepentingan mata wang Amerika Syarikat USD terhadap Malaysia? Garis kehendak soalan, kepentingan mata wang Amerika Syarikat iaitu USD. 1. Menarik pelabur asing Amerika. Okey, salah. Bila satu salah, tolak terus A dan B. So, pilihan kita sekarang C dan D. Okey, dua-dua dah ada. Dua-dua dah ada. So, kita tengok hanya baca dua. Membiayai ekspor ke Amerika. Dan yang ketiga, mempertahankan nilai ringgit Malaysia berbanding USD. Bermakna jawapan ini betul, jawapan ini betul. So, jawapan kita ialah D. Okey. Okey, ini ialah bentuk soalan yang terakhir. Soalan ini selalunya berada di bahagian akhir kertas 1 iaitu antara nombor 35 hingga 40. Okey, pelajar perlu memastikan pernyataan yang diberi betul atau salah dan perlu membuat pilihan jawapan yang telah diberikan. Okey, pelajar perlu menconteng kertas soalan supaya mengelakkan kecuaian. Okey, baca betul-betul pilihan yang diberi iaitu A betul salah, B salah betul, C betul-betul dan D salah-salah. Okey, baca setiap pernyataan yang dia bagi kepada pelajar. Implikasi daripada sesuatu pilihan adalah kos lepas. Okey, implikasi daripada sesuatu pilihan adalah kos lepas. Okey, so betul, tanda betul di tepi itu. Yang kedua, kos lepas bagi firma ialah kebajikan yang mungkin diperolehi daripada projek pembangunan kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. Okey. Terpaksa. Okey, kos lepas firma. Okey, adakah kebajikan? Bukan. Bermakna dia salah. So, jawapan kita ialah B. Okey, untuk peningatan kepada pelajar semua, keenam bentuk soalan ini mestilah pelajar kuasai dan cara yang paling terbaik untuk memahirkan pelajar menjawab soalan ialah pelajar perlu menjawab soalan kertas objektif sekurang-kurangnya 3 set dalam 1 minggu. Okey, 3 set dalam 1 minggu. Dan untuk mendapat markah bagi 40%, okey, 40% untuk kertas 1 ini pelajar sekurang-kurangnya perlu betul 25 soalan. Okey, untuk cemerlang mesti lebih daripada 30. Okey, saya harap pelajar dapat menguasai keenam bentuk soalan objektif yang telah saya terangkan tadi dan pastikan pelajar menjawab semua soalan. Sebelum hantar kertas soalan, pastikan semua kertas soalan awak itu daripada soalan pertama nombor 1 hingga ke soalan yang ke-40, pastikan semuanya dihitamkan. Okey, jawab dengan betul, dengan tenang dan ingat garis kehendak soalan supaya pelajar mendapat markah yang betul. Okey. Pelajar perlu menjawab perlu betul untuk lulus. Untuk lebih cemerlang ialah sekurang-kurangnya betul 25 markah dalam kertas 1 ini dan untuk lebih cemerlang lagi pelajar perlu mendapat betul kertas 1 30 soalan. Okey, sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum.